Kita akan perlukan bawang putih, bawang merah, telur dan juga daun bawang. Hari ini kita buat inti daun bawang jenis bawang kucai. Oke, kita akan masak dulu intinya. Masukkan api. Sekarang kita masakkan intinya. So kita tunggu sampai bawang ini garing sedikit. Garing, dia akan tunjukkan warna kekuningan sedikit lah. Sekarang dah ada bau wangi. So kita akan masukkan daun bawang. Inti ini dia tak boleh terlampau berminyak. Kalau berminyak nanti kalau kita masukkan dalam dia punya kulit tu boleh jadi hancur. So nampak dah agak ke layu. Sekarang kita masukkan telur. Telur ni dah dicuci bersih. Yang ni kalau suka kita boleh masukkan daging hancur lah, daging ayam yang dicincang kah, daging beef kah, ataupun apa-apa jenis. Kalau nak pedas sikit boleh letak cili lah, tapi saya tak buat pedas sebab anak-anak nak makan. So kita biarkan telur ni sampai dia ada berketul-ketul sikit. So kita tambahkan api. So nampaknya telur dah agak masak. So kita masukkan perasa. So perasa ni saya pakai Maggi cukup rasa. So saya letak dalam 1 suduk setengah. Inti ni kena cukup ada rasa masin sikit sebab nanti kita nak makan dengan kulit tepung tu, kulit kuih tu yang dia tak ada rasa sangat. So inti ni kena ada rasa, cukup rasa lah, kena cukup masin. So kita tunggu sekejap. Kita bagi telur tu berketul. Kalau telur terlampau basah nanti dia akan membasahkan kulit tu. Okey, cukup. Kita tutup api. Kita masukkan. Inti ni kena cukup sejuk lah. Mungkin dalam tempoh 15 minit ataupun 20 minit sebab kalau dia panas
nanti kulit tuh akan cair, hancur kulit kue. Untuk sediakan kulit, kita perlukan air. Hari ini saya mau prepare sebanyak 125 gram. Agak-agak untuk 10 ketol lah, 10 ketol kue. So kita perlukan 375 ml air. Kalau kamu pakai cawan cup mak yang macam ni, yang semua ada orang di rumah, agak-agak satu cawan ni penuh sampai sini, lepas tu air sampai sini. So kamu campur satu cawan ni sampai ke bawah sedikit lah. So lebih kurang 375, masukkan dalam periuk. Lepas tu on api, kita bagi dia mendidih. Tepung beras, kita akan perlukan tepung beras. Tepung beras ni jenama Erawan lah. Ini saja yang saya boleh jumpa di area yang berdekatan lah. Okey, ini tepung beras, dan kita akan perlukan tepung ubi ataupun tapioka flour. Apa-apa jenis pun boleh, apa-apa brand pun boleh. So kita akan timbang. Kita timbang agak-agak. Kalau kita timbang, kita perlukan 125 gram. Kalau kita pakai cawan ni, bagi yang tak ada cawan, cun-cun satu cawan ni sama dengan 125 gram. Kalau kamu nak buat banyak, kamu doublekan kuantiti lah. Kalau kamu nak buat 20 biji ke atas, kamu buat 250 gram. Macam hari ini saya tak buat banyak. Kita buat cukup untuk makan family saja. So ini sudah mencapai 325. So masukkan ke dalam besen. Lepas tu kita masukkan tepung ubi satu sudut. Satu sudut ni lebih kurang sama dengan, kalau beras 125 gram, tepung ubi lebih kurang dalam 25 gram lah. So ini dalam 25 gram masuk dalam. And then gaulkan. Tepung ubi dengan tepung beras ni gaulkan. Oke, ketepikan. Nampaknya kita punya air sudah mendidih. So sekarang ni kita masukkan minyak masak. Kita masukkan 2 sudu. Ini sudu makan Masukkan 2 sudu penuh. Boleh perlahankan api. Lepas tu masukkan garam. Garam ni kita letak kira-kira 1 sudu teh. Masukkan ke dalam dan kacau. Kacau hingga mendidih lah air tu, biar dia mendidih lagi. Air sudah mendidih, so sekarang kita masukkan tepung. Masukkan semua sekali tepung. Lepas tu kita kacau. Api, perlahankan api. Jangan off dulu. Sebab kita nak tepung ni dia sebati dengan air. So kamu akan nampak tu ada berketul-ketul sedikit.
ada tepung-tepung yang masih putih, yang tuh kamu kena gaulkan lah. Pastikan yang putih-putih tuh semua masak. Oke, sekarang kita off api, kita gaulkan lagi. Sebab adonan nih masih panas, so kita tak dapat uli, so kita biarkan dalam 15 ke 20 menit. Oke, kita biarkan dulu dalam 15 ke 20 menit. Oke, kita pindahkan, kita transfer adonan tuh ke dalam besen. So kita akan uli. Sebab adonan nih agak panas, so kita boleh basahkan tangan menggunakan air sejuk. Air ni air pipe lah, bukan air dari ais, air sejuk biasa. So kita akan uli, kita akan tekan. Ini sangat panas, so boleh guna sendok. Kita mesti uli supaya adonan ni jadi padat. Kalau tak, nanti kamu tengok dia berketul-ketul. So kita pindahkan dia ke atas chopping. So kita akan uli, kita letak sedikit tepung beras supaya dia tidak melekat di tangan. Kuih ni kos dia tak mahal. Kalau beli tepung beras, satu tepung beras yang 500 gram tu harga dia dalam RM2.50 ataupun RM2.60 lah. So dengan 500 gram tu kita boleh buat sampai 40 ke 50 ketul kuih, bergantung kepada saiz lah. Lepas tu tapioka flour tu, tepung ubi tu 1 kilo. 1 kilo biasanya dalam RM4 lebih. Kita tak pakai banyak, so tepung ubi mungkin boleh beli dalam kuantiti yang sikit lah, beli paket yang kecil. So kita menggunakan basic things yang ada di rumah, macam minyak masak, macam sayur masin. Bagi yang peminat sayur masin, boleh guna sayur masin. Sayur masin dalam paket tu dalam RM2. Boleh dicampur dengan tahu seketul dalam 70 sen. So yang tu kalau satu keping tahu dengan satu paket sayur masin tu, kita sudah boleh buat untuk 50 keping kuih sayur lah. Kuih sayur ni adalah yang ni ialah apa tu, Hakka punya traditional kuih. Oke, nampaknya dia sudah sebati. So biasanya saya akan potong, saya bahagi 3 supaya senang untuk saya uli. Saya masukkan dalam besen. Sekarang nih, yang ini kita akan dohkan dia. Kita akan dohkan. Jangan terlalu banyak tepung beras, sebab kalau terlampau banyak tepung beras untuk kita uli supaya tangan tak lekat, nanti dia punya kulit tu jadi kering. So agak-agak potong dalam saiz beginilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. So kita letak tepung, kita bulatkan. So kita akan buat bentuk mangkok.
So sebelum tu kita kena ready kan kita punya bekas untuk steam. Bekas steam ni kita kena sapu dengan minyak masak. Saya lapik daun ni guna daun kunyit sebab setakat ini daun kunyit yang ada di rumah, di belakang rumah, paling elok pakai daun pisang lah. Tapi ada juga orang pakai plastik untuk melapik ataupun pakai plastik yang kalis air, waterproof plastik. Tapi saya lebih suka pakai daun pisang ataupun daun kunyit sebab yang ni lebih organik, lebih sihat lah. So lapikkan. Kita akan letak inti. So ini ialah teknik mangkuk. Kita mulakan dari tepi. Setelah lepas tangan, kita dengan tepung beras. Ya, ini salah satu bentuk lah. Nanti saya akan tunjuk satu lagi bentuk yang macam curry puff. Yang macam curry puff tu pun boleh juga buat, tak ada masalah. Bagi yang tak pandai nak melipat menggunakan teknik curry puff, kamu boleh beli acuan curry puff yang ada di kedai lah, di kedai-kedai kek ataupun di kedai-kedai runcit ataupun certain supermarket pun ada jual. Kalau yang tinggal berdekatan dengan batu tujuh ataupun Samarahan, dekat Pale ada jual. Kalau dekat batu tujuh kamu boleh dapatkan dekat Tung Yang. Yang curry puff punya acuan. So kita jangan terlalu tebal sebab kalau dia punya kulit ni tebal, bila kita makan dia tak berapa sedap. Kita akan rasa kulit yang kulit saja di mulut, tapi intinya tak ada rasa. So kita biasa kalau kita makan kue, kita lebih suka kalau intinya banyak. So saya sudah dapat bentuk begini, bentuk mangkuk begini. Kamu letakkan di tapak tangan, ambil inti, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tak dapat nak tutup. Letak di tengah-tengah, lepas tu ini kamu tutup begini. So kita dapat satu kue, letak di sini. Oke. Belum loh, aja yang macam curry puff-nya. Yo. Oke, sekarang kita steam dulu yang dah siap nih. Lepas nih saya akan ajar buat yang untuk bentuk curry puff tuh. Oke, kita steam. Sediakan masukkan air dalam steamer. Steamer besar untuk acuan yang besar lah. Ini steamer kecil. Biarkan air panas. Kita steam dalam tempoh 5 hingga 7 menit. Oke, kita biarkan 5 hingga 7 menit. Yang ni bentuk curry puff. Kita boleh guna roller ataupun guna gelas. Kalau saya di rumah saya boleh guna gelas. Kalau tak boleh guna botol kicap. Kita boleh pakai apa saja yang ada di rumah lah. Ini lebih mudah. So kita canaikan bentuk bulat. Bagi cukup-cukup nipis lah. Kalau dia lekat di gelas, kita letak sedikit tepung beras.
buat bentuk bulat. Sedang-sedang nipis begini, kita masukkan inti. Ini ialah bentuk kari puff. Jangan terlalu banyak inti, nanti tak dapat tutup. So kita akan tutup. Tekan di tepi ni bentuk kari puff. Tekan kuat-kuat bagi dia rapat. Okey, tengok ada bentuk. Okey. Tekan. Ada orang dia biarkan macam ni, tapi tak berapa nak cantik. So kita akan buat bentuk kari puff, kita lipat ke dalam. Picit, tolak, picit, tolak, picit, tolak, picit, tolak, picit, tolak, picit, tolak, picit. Yang terakhir kita lipat ke dalam. Nah, ini untuk bentuk kari puff. Oke. Yang sudah masak kita akan alihkan, kita sapu dengan minyak. Ini minyak masak. Kita boleh guna minyak bawang juga. Kita goreng bawang, so kita guna minyak bawang. Kalau minyak bawang dia lebih wangi. Ini yang dah masak. Oke. Boleh makan.